Ini satu soalan yang mungkin kita tengok macam biasa, tapi sebenarnya dia mempunyai falsafah yang dipahami oleh sebahagian orang, yang mungkin kita kena betulkan falsafah itu. Iaitu kita ni ibadat harap pahala ke harap redha? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, kalau Allah tak redha, dia tak bagi pahala. Dia tak ada. Dia bagi pahala tapi dia tak redha. Yang tu tak ada. Yang tu majikan kita buat. Bagi pi gaji kat dia, dah dia confirm dah. Tapi aku kan suka dia kerja kat sini. Mungkin. Tapi Allah tak. Kalau kadar itu, bahkan kadar pahala itu seperti yang disebut oleh Al-Izz Abdul Salam di dalam kitabnya Al-Qawaid, bahawasanya kadar pahala itu sendiri berdasarkan dengan kadar masyaqqah, bebanan yang dibuat oleh seorang hamba, kerana Allah mengetahui kesukaran hambanya. Satu hamba yang pergi haji, orang kampung pergi haji susah, himpun 15 tahun baru dapat duit boleh pergi haji. Satu orang yang kaya, jom kita pergi tahun ni haji, jom, Allah bagi rezeki lapang, dia pergi haji juga, sama. Bahkan dia mungkin sampai dulu. Walaupun haji sama, tahun sama, kadar pahala tak sama di sisi Allah. Kerana ni susah dia lebih. Susah dia lebih ni bukan agama suruh kita susah. Dia dapat pahala bagi setiap kesusahan dia, kesukaran dia. Kadar masyaqqah. Sama juga orang yang semayang. Kita semayang ni dapat pahala di sisi Allah. Tapi orang tua hak semayang, boleh nak ambil hak semayang pun pergi peluh satu langkah, selangkah demi selangkah. Nak boleh masuk bilik ayam, lepas masuk bilik ayam, nak boleh berdiri. Dia pahala semayang sah macam kita juga. Tapi masyaqqah, beban yang ada pada dia, ditambah pahala oleh Allah. Yakni pahala datang dengan kadar redha Allah, lebih besar redha Allah, lebih besar pahala daripadanya. Pasal apa kita sebut pasal pahala? Kerana kita tahu pada redha Allah itu ada pahala. Pada pahala itulah lambang keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang janjikan supaya, siapakah yang janjikan pahala ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang janji. Siapa yang janji? Allah yang janji. Wa thawaban 'indallah. Sawab, pahala di sisi Allah. Allah sebut. Siapa yang janji syurga? Allah yang janjikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dia suruh kita pergi. Syurga tu habuan lah tu, habuan. Ada orang dia buat falsafah lebih tinggi. Siapa ibadat kerana nak dapat syurga, syirik. Wih, kacau. Padahal yang janjikan tu siapa? Allah. Kenapa kita nak masuk syurga? Kerana pada masuk syurga itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab tu kita baca masuk syurga kan, jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu'an. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Allah redha padanya, mereka redha, Allah redha padanya, mereka, Allah redha pada mereka, mereka redha dengan Allah. Dia tak, aku nak ibadatnya tak mau masuk syurga, masuk neraka pun tak apa. Tapi itu bukan rule yang Tuhan buat. Masuk neraka lambang kemurkaannya. Lambang kemurkaannya. Maka sebab itu ada falsafah yang buat siapa ibadat kerana nak dapat pahala maka dia sebenarnya syirik. Dia tidak benar. Kalau Tuhan tak pernah janjikan pahala, kita saja duk fikir nak dapat pahala, bolehlah jadi benda tu. Tapi segala ayat Quran bila kita baca, tawaran-tawaran pahala dan syurga di sisi Allah dan daripada Nabi SAW, sehingga Nabi sebut siapa yang beramal sekian baginya pahala sekian, siapa beramal sekian baginya pahala sekian. Kerana pada pahala itu lambang keredaan Allah. Lambang keredaan Allah. Dan Allah itu dia bukan zalim. Allah redha kat kita macam ni, dia saja dia denda kita, dia tak bagi pahala. Dia tak buat yang tu. Yang tu budak nakai mana toke kita ke dia buat. Allah tak.
janji dan janjinya benar. Maka jangan kita confuse hal ni. Sebahagian orang dia suka, dia panggil yang ni, asalnya kesufian, sufi, saya nak sebut sikit. Ni dia nak peluas bab ni. Yang ni dia panggil at-tasawuf al-falsafi. Tasawuf falsafah. Asalnya kesufian, walaupun ada perbincangan tentang, ada sebahagian orang tidak suka perkataan tasawuf sufi, tapi tidak menjadi masalah kerana hal itu telah digunakan di dalam sejarah keilmuan Islam. Tak ada apa. Boleh guna perkataan sufi, tasawuf. Hatta ulama-ulama yang berdebat hal ini seperti Syekhul Islam, Ibn Taymiyah dan seumpamanya menggunakan juga istilah-istilah ini. Tapi tasawuf dalam makna tazkiyatun nafs, membersihkan diri, belajar tasawuf nak fikir macam mana nak ikhlas, belajar tasawuf macam mana nak belajar tawaduk, belajar tawaduk, belajar tasawuf macam mana nak belajar tadarruk, rendah diri dengan Allah Ta'ala. Tasawuf yang bagus, sufi yang bagus. Tapi dia kadang-kadang dia bukan pi yang tu. Dia belajar tasawuf, hampa tahu kalau kita ni dia buat falsafah. Kalau kita nak dapat syurga, kita itu nama dia syirik. Tasawuf yang melibatkan diri dalam perbahasan falsafah. Siapa wali? Apa beza wali dengan Nabi? Oh, dia panjang cerita. Macam mana kalau guru yang hebat, dia tengok, dia tembus, dia nampak kita, oh, dia damai merepek. Tapi kalau dia tasawuf dalam arti tazkiyatun nafs, membersihkan diri, ini pada makam pembelajaran yang betul. Ini pada makam pembelajaran yang betul. Memanglah apabila satu orang tu, bila dia betul-betul beramal, kita beramal, memanglah kita, bukanlah kita fikir agak-agak berapa banyak Tuhan bagi pahala kat aku ni. Ada, kita pun tak fikir begitu. Yang kita fikirlah redha Allah. Dan kita tahu bila dia redha, dia akan bagi syurga. Tak pernah orang kata, aku harapkan pahala, Tuhan nak redha, tak redha sudah. Tak ada orang macam tu. Apa yang mereka andaikan tidak wujud. Tidak wujud. Tentu apabila kita beramal kerana Allah, kita mencarikan redha Allah. Melainkan orang tu nak habuan dunia. Macam mana? Istighfar. Kenapa kita istighfar? Kita istighfar kerana nak minta keampunan Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar pada Tuhan kamu kerana dia dah ghafar, pengampun. Tapi dia istighfar, dia langsung tak fikir keampunan Allah. Pasal orang kata, kalau kita istighfar banyak kali, dapat rezeki murah. Duit dah banyak, menega jadi laku. Jadi dia, astagfirullah, astagfirullah. Duk kira, berapa dah dia? 300. Astagfirullah. Ui, baru 400. Dia ingat ucapan itu satu power dia nak dapat satu benda. Dia tak terbayang pun. Yang pertama ialah kita mencari keampunan Allah. Allah bila dia ampun, ada kelebihan-kelebihan yang lain. Itu urusan dunia. Tapi tak mungkinlah ada orang fikir, saya nak dapat syurga, saya tak perlukan keredaan Allah. Yang ni tak akan ada. Ini falsafah yang diandaikan oleh sebahagian orang yang terlibat dengan tasawuf falsafi, dan hal itu tidak benar dan dia tidak berlaku. Terima kasih.